Dia masih tetap sama, semakin kejam dan semakin menjadi-jadi. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dah lama aku tak buat video, korang apa khabar? Diharapkan korang berada dalam keadaan sihat dan rindu aku selalu, okey? Pada kali ini guys, aku nak kongsikan dengan korang tentang sebuah kisah yang agak menarik bagi aku. Kita berbalik pada abad ke-15. Aku nak cerita tentang seorang wanita yang berasal daripada keluarga bangsawan dan dia ni juga dikenali sebagai wanita yang paling kejam di dunia. Namanya Elizabeth Bathory. Sampai kejam tak kejamnya dia ni, nama dia ada dalam rekod Guinness Book of Record. Catat sebagai seorang wanita yang paling banyak korbannya. Selama dalam tempoh 25 tahun, dia telah membunuh hampir 650 orang gadis. Itu baru anggaran ya, belum betul-betul lagi ya. Kalau betul-betul tak tahulah, mungkin dah 800, 900, 1000. So kenapa dia ni begitu kejam? Apa kena dengan dia ni? Apa halnya? So kalau kita nak tahu, jom kita cerita. Elizabeth Bathory ni, dia berasal daripada sebuah keluarga bangsawan yang sangat kaya, sangat dikenali, sangat dihormati di kawasan tu, iaitu di Hungaria. Keluarga dia ni merupakan keluarga yang paling kaya di daerah Transylvania dan sepupu kepada ibu bapanya merupakan Raja Hungaria yang bernama Stephen Bathory. So nampak tak betapa berpengaruhnya family dia tu. Walaupun Elizabeth Bathory ni dia lahir daripada keluarga yang kaya raya, tapi bagi aku family dia tu macam tunggal langgang sikit. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab parents dia, ibu bapa dia ni menjalinkan hubungan sedarah sama adik-beradik tapi kahwin macam tu. Sebabkan itulah mungkin masalah genetik, Elizabeth ni dia mengalami masalah epilepsi sejak daripada kecil lagi. Pada masa tu masyarakat di situ percaya untuk menyembuhkan masalah epilepsi ni, kita perlu meminum ataupun menghirup darah orang yang tidak mempunyai masalah epilepsi. Jadi daripada kecil lagi Elizabeth ni sebenarnya dia telah diajar oleh keluarga dia ataupun ibu bapa dia untuk menjadi kejam. Daripada kecil lagi dia dah dibawa ke tempat-tempat macam hukuman mati, didera, penyiksaan dan sebagainya. Dan pada masa tu juga ahli keluarga dia ni banyak mendedahkan dia kepada ilmu sihir dan juga ilmu berkaitan dengan syaitan ni. Dia kata memang tak ada apalah yang kurang pada Elizabeth ni. Dia memang cantik lah kan. Jangan tunjuk sini. No. Dia ni dilahirkan dalam cukup sempurna, cahaya dan dia mempunyai pendidikan yang cukup. Ada juga beberapa tanggapan yang mengatakan sebelum dia berkahwin, dia telah melahirkan seorang anak. Maksudnya anak luar nikah lah. Anak tu telah diserahkan kepada orang yang dia percaya. Tapi tak dapat dipastikan kebenarannya juga. Itu cuma cakap-cakap sajalah. Pada usia yang sangat muda, iaitu pada usia 10 tahun, dia telah ditunangkan dengan seorang lelaki yang bernama Ferenc Nadasdy. Ini juga merupakan seorang putera bangsawan yang kaya raya juga. Setelah bertunang di usia 15 tahun, Elizabeth dan Ferenc ni telah dijodohkan dan dikahwinkan. Masa dia orang berkahwin tu, Elizabeth berumur 15 tahun dan Ferenc suaminya berusia 19 tahun. Perkahwinan tu diadakan secara besar-besaran lah. Sebab dia orang memang keluarga bangsawan dan memang kena jemput ramai orang. Tapi yang peliknya memandangkan darjat Elizabeth Bathory itu lebih tinggi daripada keluarga Ferenc Nadasdy. Elizabeth Bathory ni dia tidak menggunakan nama belakang suaminya. Suami dia tu pula yang peliknya telah menukar nama kepada Nadasdy Bathory. Jadi sempena perkahwinan itu, Ferenc suami Elizabeth telah menghadiahkan dia sebuah istana yang dipanggil Istana Selek. Aku tak tahulah apa nak sebut tu. Setete kot. Memang sangat besar istana tu. Besar sangat-sangat. Setelah 3 tahun melangsungkan perkahwinan, akhirnya suami kepada Elizabeth, Ferenc ni, dia telah dilantik menjadi ketua komandan pasukan Hungarian. Akan selalu keluar untuk pergi berperang. Setelah 10 tahun diorang menikah, tapi still juga diorang berdua ni tak dapat zuriat ataupun anak. Akhirnya pada tahun 1585, pasangan ini telah dikurniakan anak sulungnya yang bernama Anna Nadasdy. Dan menyusullah pula 4 orang anak yang lain. Jadi dia ni mempunyai 5 orang anak bersama suami dia. Pada 4 Januari 1604, suami dia telah meninggal dunia di usia 41 tahun. Penyebab kematian suami kepada Elizabeth ni masih tidak dapat dipastikan, tapi beberapa tahun sebelum dia meninggal, dia ada mengalami sakit kaki dan sehingga membuatkan dia tidak dapat berjalan dan lumpuh. So mesti korang nak tahu kan apa yang kejamnya pada Elizabeth Bathory ni? Ini aku nak cerita lah ni, aku nak cerita.
Mulalah episod kekejaman Elizabeth Bathory. Sebenarnya sebelum kematian suami dia lagi, sewaktu suami dia pergi berperang, duk sibuk berperang tu, dia telah melakukan aksi kejamnya. Menurut kata beberapa orang istana yang bekerja dengan dia, Elizabeth ni dilihat sering bercakap sendirian, dia akan tengok cermin, akan puji-puji kecantikan dia. Dan apa yang menjadi kegilaan dia adalah dia ingin sentiasa kelihatan muda. Ialah sebab nama pun ibu kepada 5 orang anak kan. So takkanlah nak nampak muda macam dulu. Tapi Elizabeth ni dia tak dapat terima kenyataan. Dia nak sentiasa muda dan cantik. Kebetulan pada masa tu Elizabeth ni dia mempunyai seorang macam kalau kita kata dayang lah ataupun pembantu istana yang bernama Dorothea Dentys atau dikenali sebagai Dorcas. Dorcas ni lah sebenarnya yang sering menghasut Elizabeth untuk melakukan sesuatu di luar jangkaan. Mendalami lagi ilmu syaitan ataupun ilmu sihir. Dorcas ni dia bagi tahu Elizabeth sekiranya ingin sentiasa kelihatan cantik dan muda, dia harus menghisap ataupun meminum darah seorang gadis yang perawan. Sebenarnya pada permulaan Elizabeth ni dia macam ada sedikit ragu-ragu dengan apa yang Dorcas cakap ni, sehinggalah pada satu hari ketika seorang dayang atau pembantu dia sedang menyikat rambut dia, tiba-tiba dayang ni tertarik rambutnya. Jadi dia pun rasa marah dan geram, dia pun menampaklah terus muka pelayan tu hingga mengeluarkan darah. Jadi pada masa tu Dorcas yang menemani dia ni pun cakaplah, apa kata kalau kau minum darah yang telah keluar di bibir perempuan tu. Jadi pada masa tu Elizabeth ni pun ambil darah tu dan dia minum. Setelah beberapa lama, benda tu berhasil. Dan sejak daripada itulah dia dah mula taksub sangat-sangat dan dia mula mencari-cari siapa akan menjadi mangsa dia seterusnya. Elizabeth ni dia mula memikirkan cara untuk mencari lebih ramai gadis-gadis muda. So dia pun membuat pengumuman mencari pekerjaan. Kononnya dia buka peluang pekerjaan lah untuk bekerja di istana dia macam tu. Ramailah anak-anak gadis daripada kota sana, kota sini yang ingin mencari pekerjaan datang ke istana tu. Tahun demi tahun memang dah ramai sangat dah pelayan ataupun dayang yang telah dibunuh. Dia tidak cuma dibantu oleh Dorcas, tapi telah dibantu oleh 2 orang pelayan yang lain. Yang bernama Anna dan juga teman lelakinya yang bernama Joe. Ush, nama bukan main moden lagi. Istana yang dulunya sangat gah, sangat besar, akhirnya bertukar menjadi sebuah tempat penyiksaan dan pembunuhan. Setelah kematian suami dia, yang aku beritahu tadi pada tahun 1604, dia tak berubah. Malah lebih teruk lagi perangai dia. Semakin menjadi-jadi. Apa yang paling kejamnya dia ni, dia tidak terus membunuh gadis-gadis yang dia tahan tu. Tapi dia seksa, dia pukul. Dan apa yang paling teruknya kalau korang nak tahu, dia telah memotong urat nadi gadis-gadis yang dia telah tangkap tu dan menggantungkan di bad dia. Maksudnya mengelilingi tempat mandian dia supaya darah tu tak berhenti turun ke dalam bad tempat dia mandi. Jadi dia boleh bermandi dengan darah. Boleh imagine tak benda tu? Boleh imagine tak? Kehidupan dia tu terus macam tu lah. Setiap kali dia rasa kalau pelayan ataupun dayang dia dah berkurangan, so dia akan buka lagi peluang pekerjaan dan dia cari lagi gadis-gadis yang akan menjadi mangsa dia seterusnya. Semata-mata untuk kelihatan cantik dan muda. Semakin lama, perbuatan Elizabeth ni sebenarnya telah dicurigai oleh orang yang menguruskan pengebumian tu. Setiap kali Elizabeth ni dia akan bawa gadis-gadis yang dia telah bunuh tu untuk dimakamkan ataupun ditanam. Dan setiap kali ditanya, dia akan cakap, oh, gadis-gadis ni mati kerana berlakunya kemalangan di tempat kerja. Semakin hari semakin banyak dan akhirnya menimbulkan kecurigaan. Orang yang menguruskan pengebumian tu dia dah tak nak dah, dia cakap stop sampai sini kerana dia dah mula rasa curiga akan penyebab kematian gadis-gadis yang dia telah tanam tu. Dia main buang saja gadis tu. Dia dah tak kebumikan, dia buang di belakang istana dia, di kebun dia, di mana-mana saja. Yang penting dia dapat menutup kesalahan dia. Dan perbuatan Elizabeth tu semakin terbongkar apabila salah seorang mangsa yang menjadi tahanan dia tu berjaya melarikan diri. Dia berjaya lari tu, dia telah melaporkan kepada pihak berwajib. Akhirnya pada 30 Disember 1618, satu penggeledahan besar-besaran telah dibuat di istana Elizabeth. Penggeledahan ataupun pembongkaran itu telah dilakukan ataupun dipimpin sendiri oleh sepupunya yang bernama
Giorgio Turz. So bila diorang geledah, diorang masuk ke istana tu, diorang merasa sangat terkejut kerana apa yang mereka dapati memang banyak sangat mayat yang bergelimpangan di setiap penjuru, dan ada juga gadis yang telah digantung dan urat nadinya telah dipotong. Ada juga yang sedang dikurung untuk menunggu giliran. Maka dengan itu terbongkarlah segala kelakuan kejam dan perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh Elizabeth. Elizabeth dan 3 orang dayang atau pelayan dia tadi telah ditangkap dan telah dihadapkan ke persidangan. Tapi sepanjang persidangan tu Elizabeth ni dia memang tak pernah hadir. Mungkinlah aku rasa sebab status dia sebagai keluarga bangsawan yang tidak mengizinkan dia untuk datang. Itulah kalau jadi orang kaya. Dorcas, Anna dan Joe, 3 orang yang terlibat tadi, telah dipenggal, dipukul dan juga dibakar pada tahun 1611. Tapi Elizabeth ni tidak dijatuhkan hukuman mati. Dia telah dikurung dan ditahan di istananya sendiri. Istana itu telah dikelilingi oleh tembok-tembok yang telah ditutup dengan sepenuhnya. Dan cuma ada satu lubang kecil saja untuk menghulurkan makanan pada dia. Kalau akulah, pendapat aku, kalau hidup macam ni lebih baik aku mati je. Dan akhirnya setelah 4 tahun Elizabeth dikurung dan ditahan, dia akhirnya meninggal dunia. Masyarakat Hungaria pada masa itu memang sangat benci dengan Elizabeth Bathory ni, sampaikan mereka melarang keras sesiapa saja untuk menyebut nama wanita kejam ni. So guys, apa pendapat korang dengan cerita aku pada kali ni? Kalau korang ada info tambahan tentang Elizabeth Bathory, korang boleh share dekat bawah. Dan korang jangan lupa untuk like, share and subscribe untuk aku kongsikan cerita-cerita yang lebih menarik untuk video akan datang. Okay? See you guys. Bye. Assalamualaikum.